Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara, apa khabar semuanya? Dan pastinya ini adalah rancangan iaitu My Sembang, di mana kita berada di bulan first of Ramadan. Jadi sebelum hari ini, hari yang istimewa first of Ramadan, Alhamdulillah kita dapat bersama dengan penonton-penonton dan pendengar-pendengar. Dan saya nak menjemput dan memperkenalkan, saya rasa ramai yang kenal, iaitu yang pertama UFD, bermaksud namanya Ustaz Fahrudin Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi semua penonton dan pendengar, insya-Allah. Terima kasih atas pengenalan. Dan lagi satu, kita ada daripada pihak Masjid Ahmad Ibrahim juga, orang kuat. Ini dia Encik Syarizal Ahmad. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah. Okay, thank you for this show. I think this is the first time kita adakan My Sembang dalam bulan Ramadan. Betul. Hari ini pertama kali kita tengah berpuasa ni. Waduh, this is a challenge actually. So Alhamdulillah. Jadi hari pertama kita dah bermula untuk buat rakaman. Jadi insya-Allah lah semua doakan kami supaya kami dipermudahkan di bulan Ramadan. Insya-Allah bulan Ramadan ni penuh dengan keberkahan. Dan apakah lagi kita ada Ustaz Zaki di sini. Insya-Allah kita akan dapatkan topik-topik yang hangat untuk sepanjang bulan Ramadan untuk kita perbualkan. Tapi sebelum itu saudara, sebelum kita mempertengahkan tentang topik kita pada hari yang pertama bulan Ramadan ini, mari kita lihat VT yang telah disediakan daripada pihak masjid. Saya Ali Osman, ejen hartanah sepenuh masa dari Orange Tea. Bersama saya, isteri saya Rozana. Demi menawarkan nilai tambah yang berterusan pada khidmat kami, saya dan isteri menubuhkan syarikat kami sendiri iaitu Alna Services. Syarikat Alna Services menyediakan khidmat penyelenggaraan rumah secara menyeluruh. Berbekalkan pengalaman di bidang engineering, saya menjaminkan alat-alat seperti electrical, plumbing, hawa dingin dalam keadaan sempurna dan selamat bagi penghuni. Saya dan isteri saya bergerak selalu bersama demi keselesaan pelanggan kami, insya-Allah. Alhamdulillah, sebahagian dari hasil pendapatan kami salurkan pada kerja-kerja amal bulanan syarikat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih pada semua yang telah menggunakan khidmat kami. Sama-samalah kita meraihkan keberkatan dan dapat meringankan beban ihsan lain yang lebih memerlukan, insya-Allah. Segala urusan dari konsultasi percuma, jual, beli dan sewa, kos, renovation, movers, handyman, air conditioning, pembersihan, pest control dan lain-lain lagi. Hubungilah kami, Alwi dan Rozana dari Alna Services bagi segala urusan hartanah anda. Lungsurilah Facebook, Instagram, YouTube Alna Services dan website untuk lebih mengetahui khidmat-khidmat yang disediakan oleh syarikat kami berdua. Terima kasih. Ya, saudara, itu dia VT yang telah pun ditunjukkan dan mereka adalah daripada Alna Services. Mungkin Cik Syarizal lebih tahu tentang penaja kita yang menajakan rancangan My Sembang di bulan Ramadan ini. Okay, Alhamdulillah kepada Alna Services, iaitu Tuan Alwi, Cik Alwi sendiri yang telah menyumbang kepada masjid kita untuk kita jalankan rancangan My Sembang ini. Dan untuk anda yang di luar sana nak beli rumah ke, nak jual rumah ataupun ingin kata orang handyman, repair aircon, repair pipe air, boleh hubungi Encik Alwi sendiri di talian yang tertera di video tadi, insya-Allah. Okey. So Okay, alhamdulillah. Alright. Kita amat berterima kasih lah kepada beliau kerana sudi memberikan tajaan ini.
Dan jika kiranya ada para pendengar di luar sana yang ingin juga menaja program-program Masjid Ahmad Ibrahim, boleh hubungi saya ataupun boleh hubungi saudara kita Syahrizal untuk urusan yang lanjut, kerana setiap sumbangan itu akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. So, Dan apakah lagi kalau kita ni menyumbang, kita menerima di bulan Ramadan. Betul. Penghulu bagi segala bulan dan penuh dengan keberkahan, insya-Allah. sambil menonton kami, sambil menyumbang, ada PayNow, boleh juga cara PayNow. Di komen bila anda menghantar duit di PayNow tu, komen di situ My Sembang. Jadi kita tahu yang daripada My Sembang kita dapat sumbangan anda di semua. Alhamdulillah. Jadi saudara, insya-Allah kita akan sepanjang bulan Ramadan kita ada live dan juga podcast yang dibawa khas daripada tajaan Anas Services, dan rancangan My Sembang ini akan sentiasa mempunyai topik-topik yang berlainan, Ustaz. Dan insya-Allah kita ada bimbingan daripada Ustaz Zaki ni, yang dengan Ustaz Zaki ni akan menjawab soalan daripada jemaah-jemaah daripada kita sendiri, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi saudara anda yang sedang menonton dan mendengar, terima kasih sekali lagi kepada anda, dan kita ada topik kita, Ustaz Zaki. Ya. Topik ini mengenai topik ialah kerana pihak kerajaan telah melonggarkan undang-undang negara selepas COVID pandemik 19 ini. Jadi mereka telah melonggarkan, bermaksud rapat saf, rapat hati. Ini topik yang sangat-sangat hangat. Betul. So, semalam tarawih first time kita tarawih rapatkan saf, Masya Allah, saya rasa betul-betul terharu sedih bila dapat ramai-ramai yang kita jemaah tarawih tu. Dulu kan tarawih jauh-jauh Betul. So malam tadi tu kita dapatkan saf, Alhamdulillah. Jadi selepas sekian lama, Ustaz, dalam anggaran 2 tahun. 2 tahun, Ustaz. Jadi kita pun macam kata orang tu kekok, Ustaz. Bila dah rapat-rapat staff, nanti macam kita dah tahu dalam sejadah macam macam semua sebelah-sebelah. Boleh tak boleh, okey tak okey. Betul. Tapi itulah kenikmatan yang Allah telah pun benarkan, izinkan kita ni di Singapura terutama sekali lah, ia telah pun solat rapat saf. Jadi ini, Ustaz, tajuknya rapat saf, rapat hati. Apabila saf sudah mula dibenarkan rapat kembali, adakah hati kita ni mampu bersatu kembali setelah sekian lama terpisah? Betul. Itu kita nak tanya tu. Okey, jadi first kali kita perlu mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dah dekat 2 years tak dapat rapat saf, dan actually about 2 years juga imam-imam dekat masjid tak dapat nak cakap istawu wa'tadilu. Susurkan barisan dan dapatkan saf. Jadi bila time the first day tu, bila kita jadi imam, kita dapat cakap tu dekat mikrofon, luruskan barisan, dapat saf, dia punya feeling dia macam satu impact, macam desut gitu. Dan kita pula yang jadi jemaah kat belakang pun macam, oi, dah lama tak dengar benda tu. Jadi dia punya feeling dia different. Jadi kadang-kadang kalau kita tengok ada hikmah juga tau. Macam benda yang selalu nampak, kita bolayan. Kita selalu ada kan, dia macam tak kisah. Tapi dah kebiasaan. Jadi bila Allah Ta'ala tarik, rasa dia punya rindu. Jadi bila dah dapat balik, dia punya nikmat dia lain macam. Jadi itulah nikmat yang Allah nak suruh kita rasa, iaitu rapatkan saf. Ini kita katakan bila kita ada sesuatu, kita tak pernah pandang ia sesuatu keemasan. Bila kita ditarik, kita rasa macam nikmat kemasan ni kita macam dah tak ada lagi. Jadi bila Allah Ta'ala kasih balik kita nikmat kemasan ni, kita rasa macam ya Allah bersyukurnya kita dapat kembali, dapat semula rapat saf seperti ini. Benda yang simple macam ini kita boleh refer balik yang tentang rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada yang kita pernah dengar kan, Raihan pun pernah nyanyi lagu kan. Sihat sebelum sakit, benda hidup sebelum mati, kaya sebelum miskin, masa lapang sebelum masa susah kan, dan seterusnya lah. Jadi benda ni, jadi maknanya from benda yang ada tu kita kena sentiasa bersyukur. That's why kita kena selalu syukur dan selalu cakap Alhamdulillah. Dalam keadaan yang susah pun Alhamdulillah, dalam keadaan yang senang pun Alhamdulillah, dalam keadaan kita ketawa pun Alhamdulillah, dalam keadaan kita nangis pun Alhamdulillah. Jadi bagaimana Ustaz kalau dalam perjalanan suatu ketika saf tidak dibenarkan untuk berapat, maksudnya tidak dibenarkan untuk rapat dengan satu sama lain, jadi kita ada dengar sumbang-sumbang suara-suara yang ada di depan, belakang, kiri, kanan. Jadi apa nasihat Ustaz? Pasal kita nak educate. Kalau boleh kita jangan jadi golongan seperti gitulah. Kita sumbang sana, sumbang sini ya Ustaz. Kita kalau boleh nak perfect, suara yang sedap, sesuatu yang kemanisan.
bukan sesuatu yang kesumbangan. Jadi apa nasihat Ustaz tentang perkara sebegitu? Kalau macam itu simple. Ada yang mengatakan saya sayangkan Nabi. Jadi bila sayangkan Nabi berarti dia akan melaksanakan apa yang Nabi suruh. Jadi Nabi suruh kita mengutuk ke? Tak. Nabi suruh kita cerca? Tidak. Nabi suruh sangka buruk pun tak. Padahal Nabi kata apa? Falyakul khairan aw yasmut. Katakanlah yang baik-baik atau diam. Tapi kalau tak ada benda baik nak cakap, habis ada yang benda yang tak mengarut-garut dia cakap, adakah dia menunjukkan yang disayangkan Nabi? Tapi kalau kita muhasabah, kita fikir balik, alamak, tak adalah, maka persoalan tu akan timbul. Betul ke aku sayangkan Nabi? Jadi kalau betul kita sayangkan Nabi, kita tak buat benda macam ni. Jadi kalau dah terbuat, tak apa, Allah Ta'ala masih ada can bagi kita semua untuk istighfar dan bertaubat. Sebab selagi mana kita masih menghembuskan nafas, selagi itu kita ada can untuk bertaubat. Bila dah meninggal, dah tak ada lagi. Jadi walaupun di atas katil dalam keadaan nazak pun, last minute pun masih ada can juga untuk kita mengucapkan la ilaha illallah, astagfirullah dan sebagainya. Sebab Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Allah. Jadi kita ni hamba yang kedil, Syarizal. Kalau kita cakap pasal kelemahan diri seseorang tu, apalagi ikut kemarahan seseorang itu, selalu kita ikut emosi kita. Betul. Kadang-kadang kita terlalu ikutkan hati kita, perasaan marah kita. Macam kita dah biasa dengan benda yang selalu kita buat betul. Bila satu tu ditarik macam, apa ni, kenapa macam ni, salahkan orang, salahkan tu, salahkan macam-macam orang. Padahal kita nak kena muhasabah diri lah dengan apa yang berlakukan. Sekitar kita ni, memang Ustaz cakap betul lah, macam nikmat tu kadang-kadang ditarik, kadang-kadang diberi balik. So kita nak kena bersyukur, selalu sentiasa bersyukur tentang nikmat-nikmat kita ada di sini sekarang, insyaAllah. Sebab Allah pun kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, Allah Subhanahu wa taala akan tambah. Tapi jika kita kufur dengan nikmat Allah, Allah Taala warning, sesungguhnya azab Allah itu sangat berat. Jadi kalau ada apa saja yang berlaku, baik ke tidak baik, bila kita bersyukur, Allah akan tambah lagi kebaikan dan kenikmatan ataupun keselamatan. Tapi kalau kita kufur atas nikmat Allah Taala dah berikan tu, mungkin things can become much worse. So that's why kena banyak syukur lah. Orang yang tak bersyukur ni saja yang kira banyak spelling lah. Jadi sebenarnya Alhamdulillah di bulan Ramadan kita dah pun rapat saf. Jadi moga-moga dengan rapatan saf ini kita dapat mengikratkan silaturahim. Mungkin kita pernah tersandung-senang, apa ni kata orang tu, terlanggar tersandung dengan member-member kat sebelah, pernah memarah, pernah mengutuk, pernah cakap tu tak boleh. Jadi moga-moga bulan Ramadan yang pertama ini dah rapat saf tarawih dan sembahyang waktu dapat kita mengikratkan lagi silaturahim. Dan Ustaz, kita dengar orang mengatakan kalau kita memutuskan silaturahim, umur pendek, rezeki tersekat dan banyak perkara yang Allah akan sekat seseorang itu. Kalau kita refer dalam buku kitab Riyadhus Salihin, ada beberapa subjek-subjek atau beberapa hadis-hadis. Antara dalam kitab tersebut ada satu subjek khas menceritakan tentang hukum memutuskan silaturahim. Jadi Nabi dah berpesanlah di dalam kumpulan hadis tersebut, kalau kita putuskan silaturahim tersebut, rezeki akan terputus. Jadi kalau kita sambungkan silaturahim, Allah Ta'ala akan tambahkan rezeki. Itu mafhum daripada kumpulan hadis tersebut lah. Boleh rujuk dalam kitab Riyadhus Salihin. So itu dalam putus silaturahim. Kalau antara sahabat sendiri pun sama juga. Kalau kita nak mendapatkan keberkatan rezeki ataupun keberkatan, rezeki itu tak semestinya duit. Betul. Rezeki itu kesihatan, keamanan, kebahagiaan, ketenangan, macam-macam part boleh katakan rezeki. Jadi kalau kita sambungkan silaturahim, kalau tak rapat macam mana pun lah, tapi berbual dengan baik, ataupun macam sapa, bertegur, itu kan senyum, simple things kan. Itu menunjukkan silaturahim itu masih ada lagi. Allah Ta'ala akan berikan nikmat rezeki itu. Pasal ada setengah orang, Syarizal, mereka fikirkan bila Allah Ta'ala cakap rezeki akan bertambah, bila buka dompet duit, Nabi cakap bila kita bersedekah, rezeki akan bertambah. Jadi bila sedekah $10, buka dompet ada $30. Tapi sebenarnya bukan saudara, bermaksud daripada segi kesihatan, daripada segi kehidupan, nikmat yang Allah pinjamkan dia, itu adalah sumber rezeki, insyaAllah. Betul, insyaAllah. Jadi maka dengan sedemikian, memang rapatkan soft ni, dia punya signifikan dia adalah untuk merapatkan hati. That's why Nabi kata, sawu sufakum fa inna taswiyatas safi min tamamis salah. Luruskan saf dan lurus
softnya, soft merupakan sebahagian dari kesempurnaan solat. Itu salah satu daripadanya, sempurnakan solat dengan dapatkan soft. And dalam masa yang sama juga dia dapat mendapatkan hati. Sebab kalau kita ada something grudge inside our heart ataupun something lah yang tak ni, bila orang langgar sikit je baru apa Ada yang buka masa besar-besar tumit langgar sikit je macam gitu. Ataupun apa member kat sebelah dia baca, lagi satu nak kena ingatkan, kalau kita nak baca Fatihah ke apa benda ke, maintain lah suara, jangan bising untuk kedengaran sendiri kan. Jangan Bismillahirrahmanirrahim macam Allahumma salli ala orang member kat sebelah yang lain pula nak sembahyang pun macam tak boleh khusyuk. Gitu. Jadi Ustaz, ini satu sifat kemarahan tak timbul. Sebagai kita nak muhasabah ni, Allahu Akbar kat sebelah, macam mana kita ni yang nak concentrate ni, kalau ikutkan kita berdarah muda, ini dah dosa. Kita kat masjid Sembahyang lagi kan. sebelah ni Syarizal, Allah, Syarizal dipuji macam mana ni? Jadi antaranya ialah memang syaitan dia akan cari jalan untuk mengganggu dan menghilangkan khusyuk solat kita. Sama ada daripada sudut time kita sembahyang sendiri, nanti tiba-tiba kita lupa soft rakaat ataupun ada gangguan-gangguan yang di luar. Tapi kalau kita cuba semampu mungkin, apabila kita fokuskan diri kita pada tempat sujud dan pada bacaan kita sendiri, secara insya-Allah secara automatik gangguan bunyi dan gangguan sesuatu akan dapat dikurangkan. Seperti contoh, kalau seseorang tersebut dia tengah khusyuk menonton filem The Batman, I Am Vengeance contohnya, khusyuk, mak panggil pun dia buat bodoh je. Bini panggil suruh tolong buatkan susu pun dia tak dengar. Dia tak rasa macam Singapura lawan Malaysia ke contoh macam example lah 2-1 Singapura menang contoh lah lepas tu berapa hari yang lepas tu kan. Jadi kita tengah tengok khusyuk ni, orang panggil pun kita tak layan, tapi kita dengar lah. Tapi macam kita dapat concentrate. Jadi jadi bagus that's why kita nak explanation, kita faham. Okey. Alhamdulillah. So dan another thing I nak add juga, rapat soft ni sebenarnya dia bukan mendatangkan satu kebencian dengan gangguan, tapi kalau kita dapat rapat soft dengan hati kita dapat rapat juga, dia dapat mengelakkan syaitan daripada menyelit. Okey, macam contoh sekarang insya-Allah kereta dah boleh masuk Johor. Alright. Jadi kalau kita nak ikutkan, kita malas nak rapat-rapat dengan kereta depan, tapi kita takutkan ada setan yang menyelit. Kita yang masuk jadi kita nak sama dia punya konsep kita cepat ni nak pergi cop pasport ni, tapi ada setan-setan yang menyelit ni. Geram kan? Jadi kita rapatkan kita punya soft, jadi tak ada setan yang nak menyelit. Jadi Ustaz, ni puncanya yang kita cakap pasal rapat saf, rapatnya nanti bermaksud bila kerajaan tidak menggunakan satu saf yang untuk rapat satu sama lain, pakcik-pakcik ada makcik-makcik dah boleh cakap. Kalau kita setan boleh selit-selit, kalau dah saf dah tak rapat. Okey, itu dalam satu aspek memang kalau kita dapat rapatkan soft, kita dapat rapatkan hati. Bila keadaan yang kemarin last time tu kan waktu COVID lah, kita cerita waktu COVID, dia bila waktu yang tertentu cara pendekatan dia berbeza. Bila waktu yang dibenarkan, cara pendekatan dia berbeza. Contoh, masa waktu yang COVID, kita tak boleh dapat soft. Adakah dosa ataupun adakah batal solat kita? Kita lihat pada waktu zaman peperangan. Pada zaman Nabi, waktu perang, tak ada yang rapat soft. Tengah perang tu, tak ada rapat soft. Malahan dia punya cara rapat soft dia macam mana yang kita sembahyang. Kita lakukan sekarang. Dan rukuk pun tak semua rukuk serentak. Sebab takut nanti ada musuh yang datang. Soft pertama rukuk dulu, baru soft kedua rukuk. Waktu soft pertama rukuk, yang belakang tengah tengok kiri kanan. Batal ke? Tak. Dosa ke dia punya soft tak rapat tu? Tak. Padahal mereka bersatu hati untuk menjaga keselamatan. Jadi kita sebenarnya tengah berperang dengan virus. Betul. Jadi maka dengan sebab demikian dah dibenarkan untuk kita. Tapi cerita ni dah lama. So mudah-mudahan tak kembali ke seperti yang kita berdoa Kita ada sebenarnya dia satu pengalaman yang betul. Jadi kita yang tak tahu pun kita belajar, gini ada hukum makamnya. Betul. Kita suka-suka buat saudara. Dan ulama-ulama dah pun bersemat
bersepakat ya untuk lakukan sedemikian. Betul. Dan one more thing I nak add, bila imam cakap, ni ada I pernah share. Bila imam cakap istau tadi tu, kita kat belakang jawab apa? Biasa apa? Kalau I say istau sufufakum, luruskan dan dapatkan saf, you jawab. Bisa cakap apa? Cakap apa? Diam je lah. Diam je tak. Saya masukkan surah Nas. Saya tengah macam surah Nas, saya terkonsentrate nak fokus pas sembahyang. Jadi kalau imam say istau sufufakum dan you tak cakap apa kan, tak berdosa sebab dia tak ada hukum. Tak hukum. Sunnah pun tak, wajib pun tak. Tapi kalau nak jawab, jawapan dia bukan as-salatu la ilaha illallah. Tapi jawapan dia istawaina lillahi ta'in. Sebab dia macam ini tau. Kalau I say luruskan barisan, then kita jawab besok saya kerja. Kena tak kena? Tak kena kan? Jadi imam cakap luruskan barisan in Arabic, then kita cakap our reply yang tadi tu, sembahyang itu tiada Tuhan melainkan Allah. Kan tak kena. Imam suruh rapatkan saf, tapi kita jawab sembahyang itu tiada Tuhan melainkan Allah. It's not, tak kena. Tapi jawapan dia istawaina lillahi ta'in. Kami luruskan barisan dengan taat kerana Allah. Baru kena. Tapi jawapan tu bukan sunat atau bukan wajib tau. It's just a request and a reply tu je. Tapi sesuatu yang keindahan kita lakukan kebaikan adalah sesuatu yang boleh lah Ustaz kan. Dia tak ada bukan kita buat sesuatu yang Ustaz imam macam itu kita cakap you never rock never die tau. Kalau cakap itu kat sekolah orang sepak. Memang sebenarnya imam cakap macam itu kita diam. Kita tengah khusyuk tengah baca doa kan, nak sembahyang kan. Nas semua lah. So memang saya suruh diam je pun tak cakap apa pun. So it's okay to reply or not to reply, it's not a sin lah. Tak ada apa. Masya Allah. Bulan Ramadan, 1 Ramadan, kita berada pada hari Ahad ini di Masjid Ahmad Ibrahim dan kami ingin mengumpulkan dana. Jadi saya syorkan anda saudara, kalau anda sedang menonton dan mendengar, anda boleh salurkan derma sekali lagi kepada pihak masjid dan insya-Allah rezeki anda akan bertambah dan apakah lagi di bulan Ramadan, penghulu bagi segala bulan, dan ini masanya untuk kita banyakkan lakukan infak sedekah lakukan kebaikan di bulan yang penuh barakah ini. InsyaAllah. Baik saudara, ini dia rancangan Mai Sembang yang bersama dengan saya Ustaz Zaki dan juga Encik Syarizal Ahmad dan mewakili daripada pihak Masjid Ahmad Ibrahim. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita untuk hari ini di bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, iaitu Al-Nas Services, dan anda boleh membantu pihak masjid untuk menghulurkan bantuan dana, menderma, dan kalau anda mungkin ada kemusykilan, anda boleh menghubungi Ustaz Zaki ataupun Encik Syarizal mengenai dana yang kami ingin kumpulkan. Saudara, ambil peluang bulan Ramadan ini, semoga insya-Allah Allah akan berkahi dan Allah akan berikan kita kebaikan di dunia dan di akhirat. Okeylah, jadi terima kasih perkongsian yang diberikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pendengar dan penonton semua. Jadi kita akhiri sesi kita yang singkat ini dengan tasbih kafarah dan surah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.